Bismillahirrahmanirrahim. Kepimpinan menentukan peringkat yang munasabah dengan sesuatu tindakan. Daripada peristiwa bai'ah dan orang-orang Ansar minta bertindak, Nabi larang. Menunjukkan bahawa di dalam jamaah Islam, dalam kumpulan Islam, dalam parti Islam, dalam puak yang memperjuangkan Islam, kita tidak boleh bertindak sendiri. Mesti kena ikut arahan kepimpinan. Kepimpinan yang tahu buat apa perintahnya, sekadar mana nak buat, nak undur ke, nak ke depan ke, ini arahan kepimpinan. Kena patuh, jangan ikut suka kita, kecuali dalam perkara halal dan haram. Perkara halal haram, pemimpinan kata hak halal jadi haram, haram jadi halal, itu tidak boleh. Yang wajib, tinggal wajib, itu tak boleh. Dalam perkara yang berkait dengan bagaimana nak bertindak, ini kena ikut kepimpinan. Bai'ah yang kedua, dia adakan lebih menegaskan kesanggupan ke arah memberi segala pengorbanan. Bukan saja sekadar berikrar dengan kalimah tauhid, tetapi untuk menegakkan kalimah itu di atas muka bumi, serta di segenap penjurunya, walaupun sekalipun rentangan yang ditemui. Di dalamnya terkandung dasar-dasar yang penting kepada pembinaan masyarakat dan menegakkan negara Islam. Walaupun tidak dinyatakan apakah program masa depannya, tetapi mereka yakin boleh menghadapi apa sahaja masalah yang datang secara praktikal, secara amali. Itulah yang menjadi tabiat kepada agama ini ketika ia dibawa oleh generasi gemilang secara langsung oleh wahyu. Bai'ah Aqabah ini menunjukkan satu perjanjian lebih daripada mengucap dua kalimah syahadah. Bukan mengucap dua kalimah syahadah saja jadi orang Islam, mereka diminta berbai'ah. Bai'ah ni dipilih daripada beberapa orang pemimpin, dibuat bai'ah, bukan semua orang. Bai'ah supaya taat masa senang dan susah, masa rajin dan malas. Diminta sumbangan masa senang dan susah, kena beri sumbangan pada mereka yang tertentu, dan berani menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Yang baik disuruh, yang mungkar dicegah, mengikut arahan pemimpin. Berapa banyak qadarnya, apa tahapnya. Menyuruh pada yang baik, jangan melampaui batas apa orang Taurat nak buat. Suruh semayang 5 waktu, semayang duha, semayang habis sunat-sunat jadi wajib belaka, itu tak boleh. Kena ada tahap dia. Ada tahap dia. Mencegah kemungkaran begitu juga, ada tahap dia. Macam obat juga ada dos dia, ada sukatan berapa butir. Kalau makan obat banyak, nak suruh baik juga, suruh doktor suruh makan 2 butir, kita letak 10 butir, jawab dia mati lah, tak boleh. Cegah kemungkaran begitu juga. Mencegah kemungkaran tidak boleh kalau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, tak boleh. Kerosakan yang lebih besar, apa yang berlaku pada hari ini, kerana nak berjihad, pergi bung mana? Bung pasar, bung masjid, bung hotel. Betul di hotel itu ada maksiat, tapi tak boleh bung. Di situ ada macam-macam jenis orang ada di situ, tidak boleh. Perempuan ada, kanak-kanak ada, orang uzur ada, orang yang nak cari makan kerana kemiskinan, kerana lapar, macam-macam ada belaka di situ. Kita pergi bung, jagalah pikul dosa. Pikul dosa, buat lagi. Hari ni banyak hak lagu ni, makan 4 lebih. Jadi mencegah kemungkaran, jangan siapa tahap merosakkan, memusnahkan. Apa yang berlaku di negeri Arab pada hari ini menjadi pengajaran. Menentang kezaliman, betul menentang kezaliman, tapi jadi berlawan sama sendiri. Berlawan sama sendiri. Pasal apa? Pil lebih. Jadi penipat ke, jadi bunuh habis. Orang Arab tu, orang Arab, Quran diturun dengan bahasa dia, tapi lebih lalu terlajuk. Ini makna bai'ah yang Nabi buat dengan sahabat-sahabat dia. Bai'ah makna taat arahan kepimpinan, berapa qadar yang mesti dibuat. Bila mereka yang menyatakan bai'ah memberi penuh kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya,
sallallahu alaihi wasallam tanpa gentar dan gerun dengan kepungan jahiliyah yang datang dari seluruh pelosok dunia. Mereka tak takut pada seluruh pelosok dunia, berani. Mereka tak gentar menghadapi kemungkaran. Sebaik sahaja diakadkan bai'ah janji setia, mereka membuktikan kesanggupan untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Bagaimana Rasulullah SAW telah meletakkan garis panduan bahawa bai'ah yang diadakan itu bukannya berkumandang dengan semangat sementara waktu, tetapi mestilah bergerak bersama-sama dengan kepimpinannya dan bersedia untuk bersama-sama dengan kepimpinannya menurut penentuannya dengan penuh kebijaksanaan, serta tetap di atas garis-garis yang mustaqim, garis yang betul, jangan luar pada garis dia. Bai'ah diadakan dengan penuh rahsia. Orang-orang Quraisy menghantar pengintip-pengintip untuk mengesan gerak langkah Rasulullah SAW dan hubungannya dengan kabilah-kabilah Arab. Mereka juga mengerti akan betapa perlunya bai'ah ini kepada Islam dan menjadi cabaran besar kepada mereka. Oleh itu Rasulullah SAW mengatur pertemuan di waktu malam dan di tempat terpencil, manakala orang-orang Yathrib pula berhati-hati dalam tindakan mereka agar tidak diketahui juga oleh orang-orang musyrikin yang datang bersama mereka. Di mana pemimpin Madinah yang berbai'ah ini jaga rahsia sungguh, ikut arahan Nabi. Bila mereka nak bertindak, Nabi kata jangan, mereka tak bertindak. Kemudian mereka tak cerita pada siapa-siapa, balik ke Madinah dengan merahsiakan bai'ah itu. Untuk maksud bai'ah tersebut telah dibuat pemilihan 12 orang naqib, 12 orang pemimpin. Daripada 72 orang itu dipilih 12 orang. Pemilihan itu bertujuan untuk melicinkan perjalanan dan tindakan selanjutnya, dan supaya semua tindakan itu tidak diketahui oleh semua anggota, tetapi cukup bagi diketahui dan disalurkan melalui pimpinan yang dilantik. Di mana arahan ini bukan diketahui oleh semua anggota, hanya pemimpin saja tahu. Maka Nabi pilih 12 orang. 12 orang ni tidak memaklumkan kepada pengikut-pengikut dia, malaikat bila tiba masanya. Itu dia. Tak boleh royak belaka pecah rahsia. Ini kena faham. Tak boleh, kalau tak tahu tak boleh ni. Itu tak pakai gawar. Jadi punah habis. Apabila terdengarnya berita berlakunya suatu bai'ah di antara Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Yathrib, rombongan pemimpin Quraisy serta mereka menemui rombongan Haji Yathrib, orang Madinah, orang Mekah, pemimpin Abu Jahal dan lain-lain dapat mengesan sudah tentu ada pertemuan Muhammad dengan pemimpin Madinah. Lalu mereka mengatur pertemuan dengan pemimpin Madinah. Pemimpin Quraisy menegaskan kepada bahayanya pertemuan dengan Muhammad. Kalau ianya sungguh-sungguh berlaku, mereka berkata, wahai kaum Khazraj, telah sampai kepada kami berita bahawa kamu bertemu dengan Muhammad untuk membawa dia keluar dari berada di kalangan kami, dan kamu telah berbai'ah dengannya untuk memerangi kami. Sesungguhnya demi Allah, semua kabilah Arab marah kalaulah berlakunya peperangan di antara kami dan kamu, kata pemimpin kafir Mekah. Beri amaran kepada pemimpin Madinah. Orang-orang yang beriman di kalangan rombongan Yathrib mendiamkan diri bagi merahsiakan peristiwa bai'ah itu. Mereka tak tahu. Ada pun yang masih belum Islam dan tidak tahu menahu tentang perkara itu, bersumpah menafikan adanya bai'ah yang seperti itu. Kalangan Madinah ni ada yang tak masuk Islam lagi. Hak ni kata tak ada berlaku, tak ada. Dia tak tahu pun. Yang Islam menyembunyikan, yang tak Islam ni menafikan. Diatur oleh Allah Ta'ala. Pemimpin Quraisy juga menemui Abdullah bin Ubay yang akan menjadi pemimpin munafikin. Abdullah bin Ubay pemimpin munafik. Dia tak termasuk dalam pemimpin dan bai'ah ni. Dia munafik. Ia juga termasuk di kalangan orang musyrikin Yathrib. Dia menegaskan perkara ini sangat besar, tidak menasabah sedikit pun
kaumku mengadakan kerja yang seperti itu. Aku tidak tahu menahu sedikit pun berlakunya perkara itu. Kata Allah baik-baik, aku tak tahu kalau aku ni pemimpin. Pada orang ayat dia. Aku ni pemimpin. Kalau ada aku tahulah aku pemimpin. Sudah molek selalu. Maka jadi rahsia. Setelah mereka mendengar penjelasan dari musyrikin Yathrib, mereka pun berundur, tetapi dengan meragui penafian kawan-kawan mereka dari Yathrib itu. Mereka ragu. Setelah rombongan Yathrib meninggalkan Mekah, mereka dapati bai'ah itu sungguh-sungguh berlaku. Akhirnya mereka dapat mengesan ada bai'ah itu. Lalu mereka bekerja untuk mendapatkan rombongan Yathrib yang pulang itu, tetapi gagal. Mereka hanya dapat mengejar Sa'ad bin Ubadah. Mereka kejar Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr. Kedua-duanya termasuk di kalangan Nuqaba. Dua orang ni terlambat, tetapi Al-Munzir dapat dipertahankan oleh pengikut-pengikutnya. Munzir ni pengikut dia ramai, mereka tak boleh nak tangkap. Adapun Sa'ad bin Ubadah dapat ditangkap. Mereka membawanya ke Mekah. Tangannya diikat ke tengkuk, rambutnya ditarik kerana kebetulan ia berambut lebat. Muncullah ada kalangan pemimpin Mekah iaitu Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im, bukan Mut'am. Dan Al-Harith bin Harb membebaskannya kerana Sa'ad pernah melindungi kabilah perdagangan yang melalui Yathrib. Akan mereka tahu Sa'ad bin Ubadah ni yang berpengaruh. Nanti kalau lalu jadi masalah. Apa yang berlaku menunjukkan bahawa mereka memahami iaitu bai'ah yang berlaku itu akan memberi kekuatan baru kepada kebangkitan Islam. Anggapan tersebut memang benar kerana orang-orang yang telah lama Islam di Mekah menganggap Madinah menjadi pengkalan baru yang mesti dibina dan perkuatkan. Manakala orang-orang Madinah pula merasa betapa besarnya tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka demi menerima saudara-saudara se-Islam dari Mekah bersama Rasulullah SAW sebagai kewajipan akidah yang mesti ditunaikan. Orang Mekah pula yang sudah lama Islam menganggap sudah tiba masanya pergi ke Madinah. Orang Madinah pula merasakan tanggungjawab mereka menerima orang Mekah datang ke Madinah. Jadi berpakat dua puak Muhajirin dan Ansar. Wallahu a'lam.